Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bertemu kita sekali lagi bersama Ustazah dalam program E-Kelas STPM JPN Kelantan. Dalam slot mata pelajaran Usuluddin STPM semester 1 iaitu Tauhid. Tajuk yang akan Ustazah kongsi bersama anak-anak pelajar hari ini ialah metod pemikiran akidah. Dalam tajuk ini kita akan belajar berkenaan dengan metod aliran ataupun mazhab. Kalau mufrad mazhab, jamak mazahib. Mazahib Islamiyah. Yang kita akan kaji dalam tajuk ini hanyalah dua mazhab, iaitu mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah yang terdiri daripada tiga mazhab, iaitu mazhab Salaf atau Salafiyah. Yang kedua mazhab Al-Asy'ariyah. Mazhab yang ketiga ialah Al-Maturidiyah. Dan yang mazhab yang kedua ialah Mu'tazilah. Pengenalan bagi Ahli Sunnah wal Jamaah ini terdiri daripada mazhab Salaf yang dipelopori oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian dihidupkan pula oleh Muhammad bin Abdul Wahab, dan seterusnya ialah mazhab Al-Asy'ariyah yang dipelopori oleh Imam Al-Asy'ari, dan mazhab yang ketiga ialah mazhab Al-Maturidiyah yang dipelopori oleh Abu Mansur Al-Maturidi. Seterusnya mazhab Mu'tazilah. Anak-anak pun dah belajar Mazhab Mu'tazilah ini adalah kalau kita tengok sejarah kemunculan mazhab Mu'tazilah ini adalah daripada pengasasnya ialah Wasil bin Atha. Kemudian seterusnya kita tengok metod Ahli Sunnah ataupun mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah dalam memahami akidah. Pertama ialah mazhab Salaf ataupun Salafiyah menggunakan pendekatan Al-Quran dan As-Sunnah secara harfi, iaitu mereka memahami ayat Al-Quran berdasarkan makna secara zahir. Contohnya ayat-ayat mutasyabihat yang Allah sifatkan Allah mempunyai Allah mempunyai tangan. Ayatnya yadullahi fauqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Maka mazhab Salaf tidak mentakwil ayat tersebut. Mereka mengatakan bila Allah mengatakan Allah ada tangan, maka tanganlah, tapi tangan Allah tidak sama dengan mana-mana makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Tak sama dengan mana-mana makhluk. Kita jangan gambarkan Allah itu ada tangan seperti kita, ada dua tangan, ada jari, tak boleh. Kerana Allah itu tak sama dengan mana-mana makhluk. Itulah yang metod yang dibawa oleh Salaf. Ataupun contoh lain, Ustazah boleh bagi Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Allah itu beristiwa di arasy. Mereka tidak takwil ayat istiwa itu sebagai istilah atau menguasai. Kalau mazhab Asy'ariyah, Maturidiyah, apalagi Mu'tazilah, mereka mengatakan istiwa itu dengan makna istilah, iaitu menguasai arasy. Tapi bagi Salaf dia tetap makna istiwa, iaitu kita nak terjemah pun tak boleh, takut salah dalam bahasa Arab lah, iaitu istawa, beristiwa di arasy. Begitu juga ayat contoh lain Ustaz boleh bagi ayat kursi itu kan, wasi'a kursiyuhus samawati wal ard, luas kursi Allah itu seluas langit-langit dan bumi. Kursi di situ kalau bagi Salaf dia tetap mengatakan kursi itu kursilah, tapi jangan gambar kursi itu besar
dia buat daripada emas ke, seperti kursi raja ke, tak boleh. Sebab kursi Allah itu besarlah, sebab Allah tu besar. Sebab tu Allah kata sebesar seluas langit-langit dan bumi. Tapi bagi Asy'ariyah, Maturidiyah, mereka boleh terima dua-dua. Tapi kalau Mu'tazilah, ayat-ayat mutasyabihat itu wajib ditakwil. Kalau kursi itu bukan kursi tapi kuasa Allah. Kuasa Allah meliputi langit-langit dan bumi. Itu maksud dia faham Quran secara harfi. Kemudian mazhab yang dua lagi iaitu Asy'ariyah dan mazhab Maturidiyah ini, pendekatan dia menggunakan pendekatan Quran, sunnah ataupun hadis, dan satu lagi ialah akal. Maknanya mereka guna ketiga-tiga. Tapi kalau nak beza antara Asy'ariyah dengan Maturidiyah tu, dia ada sedikit perbezaan. Kalau Asy'ariyah, dia lebih mengutamakan dalil nakli, iaitu dalil Quran dan sunnah daripada akal, pada dalil nakli. Tapi kalau Maturidiyah, dia lebih mengutamakan dalil akli daripada Quran dan sunnah. Sebab tu dia boleh terima kedua-dua. Kalau ayat mutasyabihat, Allah sifatkan Allah ada tangan, dia boleh terima Allah itu ada tangan, dan dia boleh terima Allah itu tangan itu ditakwil sebagai kuasa Allah. Seterusnya kita tengok metod Mu'tazilah. Mu'tazilah mengutamakan dalil akal daripada wahyu. Maksudnya dia pentingkan akal. Contohnya, Ustaz bagi contoh macam ayat mutasyabihat tadi. Dia panggil, ada satu istilah nama dia ta'til, iaitu menafikan Allah bersifat dengan sifat yang menyamai makhluk. Macam yadullahi fawqa aydihim, ar-rahman 'alal arsy istawa, ataupun wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard, ataupun mata tajri bi a'yunina, ataupun Allah menyifatkan dia ada wajah, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, kekallah wajah Allah yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Jadi bagi Mu'tazilah, ayat-ayat ini dia tidak terima sebagai sifat Allah, yang maksudnya sifat itu sama dengan, seolah-olah sama dengan makhluk. Bagi dia mesti takwil ayat tersebut dengan mengatakan kalau wajah wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram itu sebagai zat Allah, kekallah zat Allah. Kalau yadun sebagai kuasa, kalau kursi sebagai kuasa juga, kalau istiwa itu sebagai istila, menguasai juga. Kalau ayun, tajri bi ayunina itu, ayun itu ialah mata, mata banyak jamak ainun, ayun, mata itu ialah penglihatan Allah. Itu yang ditakwil oleh Mu'tazilah. Maknanya dia menolak terus ayat yang ataupun sifat-sifat yang disebut dalam Quran itu yang menyamai sifat Allah, yang menyamai sifat makhluk, ditolak. Namanya dia panggil ta'til. Kemudian dua mazhab ini, Asy'ariyah, Maturidiyah dan As-Salaf masuk dalam mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan mazhab yang kedua iaitu mazhab Mu'tazilah. Mereka membincangkan persoalan akidah hanya tiga benda, hanya tiga benda ataupun tiga tajuk utama, iaitu yang pertama ialah uluhiyah ataupun ketuhanan. Dan ketuhanan ini dikhususkan kepada sifat-sifat Allah. Dan contoh-contoh tadi Ustaz dah bagi. Kemudian yang kedua ialah berkenaan dengan kenabian dan kerasulan, ataupun nama dalam masyarakat an-nubuwah wa risalah. Yang kita akan bincang dalam tajuk nubuwah dan risalah ni ialah Nabi Muhammad sebagai khatamun nubuwah, nabi terakhir, dan umum ar-risalah iaitu Nabi Muhammad ini diutuskan kepada seluruh alam, sama ada manusia ataupun jin. Kemudian yang ketiga ialah kita akan melihat bagaimana pandangan Mu'tazilah dan Ahli Sunnah wal Jamaah berkenaan dengan sam'iyat. Sam'iyat ini ialah dengan kataan lain boleh kita kata ghaibiyat, perkara-perkara gaib.
yang kita dengar, as-sam'u kita dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu yang pertamanya dimula dengan azab kubur ataupun azab dan nikmatlah, iaitu alam barzakh. Bermula dengan alam barzakh, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan banyak lagi dalil lain. Yang kedua ialah kebangkitan semula selepas kematian. Kemudian yang ketiga ialah di padang mahsyar. Di situ adanya mizan, adanya hisab, dan manusia akan melalui titian sirat, kemudian akan menuju pengakhirannya sama ada syurga ataupun neraka. Jadi kita akan tengok pandangan Mu'tazilah dan juga ahli sunnah wal jamaah. Jadi Ustazah akan berikan contoh soalan STPM yang pernah keluar. Soalan ini anak-anak tengok soalan, mesti tengok kepada markah di belakang. Kalau markahnya kecil, maka jawapannya sedikit. Kalau markahnya banyak, jawapannya mestilah banyak. Cuba tengok soalan A, berikan maksud ru'yatullah. Dua markah. Jawapan di situ kita bagi sikit je, iaitu maksud ru'yatullah ialah melihat Allah Subhanahu wa taala dengan penglihatan mata ataupun penglihatan hati. Maksudnya lihat dengan mata kasar ataupun bil ain ataupun dengan bil qalbi, dengan hati. Seterusnya soalan B. Soalan B, terangkan pandangan ahli sunnah wal jamaah dan Mu'tazilah mengenai ru'yatullah di akhirat. Soalan ini meminta anak-anak terangkan. Bila soalan terangkan, maka jawapannya tidak perlu kepada kesimpulan. Hanya anak-anak perlu menjawab soalan ini dengan memberi 8 isi. 8 isi, iaitu 4 untuk ahli sunnah wal jamaah dan 4 lagi Mu'tazilah. Jadi kita buat satu-satulah. Soalan atau jawapan itu mestilah anak-anak mestilah buat dalam bentuk esei. Macam jawab BM ke PA ke ada esei tu, jawablah seperti itu, iaitu seperti yang Ustazah tunjukkan di sini. Menurut ahli sunnah wal jamaah, hukum melihat Allah adalah melihat Allah harus pada akal dan wajib pada syarak. Allah akan dilihat oleh orang beriman dan orang soleh di akhirat nanti semasa di syurga. Maksudnya bukan di dunia lah. Dunia memang tak boleh tengok pun, sebab mata kita yang lemah, bukan kerana apa, mata kita ni tak boleh tengok semua benda, tengok cahaya, tengok matahari tengah hari pun tak boleh, apalagi nak tengok zat Allah. Jadi kita tengok dalilnya, anak-anak mesti letakkan dalil. Ayat Quran tu kena hafal. Surah Al-Qiyamah ayat 22 dan 23 lah, dua ayat ya. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Pada hari itu ada wajah-wajah yang hari itu tu hari kiamat lah, iaitu muka yang berseri-seri, muka cerah berseri-seri, ila rabbiha nazirah. Berseri itu maksudnya ahli syurga lah tu. Kalau ahli neraka muka hitam legam. Kalau ahli syurga nadhirah, maksudnya muka yang berseri-seri, ila rabbiha nazirah, kepada Tuhannya mereka dapat melihat dengan mata lah, mata kasar. Ru'yatullah berdasarkan ilmunya dan kehendak Allah. Dan juga ditegaskan dalam hadis-hadis sahih pun ada, cuma saya tak masukkan dalam ni sebab tak perlu banyak lah, kita perlu letakkan satu dalil sahaja. Ru'yatullah tidak boleh ditakwil oleh hawa nafsu mengenai kebenaran itu. Maksudnya kita tak boleh tolak. Kita kata, ya kau boleh tengok. Tak boleh. Tak boleh kata gitu sebab ini dalil tu jelas dalam Quran dan juga dalam hadis sahih. Tiada yang selamat dalam agama melainkan menyerah diri kepada Allah dan Rasul. Maksudnya dalam agama Islam ini ada yang logik, ada yang tidak logik. Yang tak logik ke tak logik ke, kita kena terima. Sebab kita kena terima hakikat bahawa kita manusia ini lemah.
Sebab tu Allah bandingkan penciptaan kita dengan penciptaan langit-langit dan bumi. La khalqus samawati wal ard akbaru min khalqin nas. Penciptaan langit-langit dan bumi adalah lebih besar daripada penciptaan manusia. Kita kena akui kelemahan kita. Maksudnya kita ada akal, tapi akal kita juga terbatas. Kita ada penglihatan juga terbatas. Ada pendengaran pun terbatas. Semuanya adalah dalam terbatas. Kemudian kita tengok pula pandangan Mu'tazilah. Menurut Mu'tazilah, sebaliknya lah, sebaliknya. Kalau ahli sunnah dapat lihat Allah di akhirat, tapi Mu'tazilah tak dapat, tak boleh tengok Allah. Manusia tak boleh tengok walau di atas dunia ataupun di akhirat walaupun masuk syurga. Dalil yang dikemukakan oleh Mu'tazilah ialah surah Al-A'raf ayat 143. Kita ambil, kalau anak-anak tak boleh hafal semua pun, anak-anak boleh ambil dekat mana? Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa khara Musa sa'iqa. Ataupun atas sikit, boleh ambil lagi sikit. Tu ambil dekat qala rabbi arini anzur ilaik. Qala, kata Nabi Musa kata apa? Wahai Tuhanku, perlihatkan kepadaku, aku ingin melihat engkau. Nabi Musa ni dia bercakap dengan Allah. Fakallama Allah Musa taklima. Bila bercakap tu, dia nak tengok Allah. Macam kita lah kalau kita duduk telefon seorang dah, duduk kecek seorang nak tengok juga dah muka lagu mana. Kemudian bila Nabi Musa memohon pada Allah supaya Allah nampakkan zat dia untuk dia lihat. Qala rabbi arini anzur ilaik qala lan tarani. Jawab Allah. Allah berfirman lan tarani. Lan itu ialah nafyu lit ta'bid, iaitu penafian secara berkekalan. Maksudnya tak boleh tengok sampai bila-bila. Kamu tak akan dapat melihat aku. Tapi dia kata apa? Walakin zur ilal jabal, tapi kamu lihat kepada bukit sana, pada Tur Sina tu. Fa inistaqarra makanahu, apabila bukit itu tetap di tempatnya, fasaufa tarani, kamu akan dapat melihatku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal, apabila Allah memancarkan cahayanya di bukit itu, Allah tak turunlah bumi ni, kecil. Allah kan besar. Allah tu maha besar, dia tak boleh turun. Macam malaikat dia boleh berupa manusia, dia boleh turun ke bumi. Jadi Allah pancarkan cahaya dia di bumi. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal, pancar cahaya di bukit Tur Sina itu, ja'alahu dakka, lalu bukit itu pun hancur berkecai. Wa khara Musa sa'iqa, lalu Musa pun jatuh pengsan. Dengan tengok cahaya sahaja Musa jatuh pengsan. Falamma afaqa, bila dia sedar, dia khabar daripada dia pengsan tadi, qala subhadak, dia kata maha suci engkau ya Allah, tubtu ilaik, aku bertaubat kepadamu. Maksudnya tak usah dah minta nak tengok Allah. Tubtu ilaik wa ana awwalul mu'minin, akulah orang yang pertama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi daripada dalil Al-Quran ini, daripada ayat Quran ini, Mu'tazilah mengambil dalil bahawa manusia tak boleh melihat zat Allah sama ada di dunia ini ataupun di akhirat nanti di dalam syurga. Jadi anak-anak dari sini anak-anak tengok dan maksudnya isi itu mesti 4 daripada ahli sunnah wal jamaah untuk dapat 4 markah, dan anak-anak kena ambil isi 4 juga daripada Mu'tazilah untuk mendapatkan 4 markah. Menjadikan markahnya ialah 8. Seterusnya anak-anak kita tengok kepada soalan C. Soalan C, soalan bincangkan. Bincangkan konsep iman dan kufur mengikut pandangan ahli sunnah wal jamaah dan Mu'tazilah. Jadi tengok soalan bincangkan, mana-mana soalan usuluddin, mantik ke tauhid ke, kalau soalan itu ada bincangkan, maka anak-anak pelajar hendaklah memberikan isi dia. Kalau 10 markah dia, anak-anak kena bagi 4 isi dia. 2 lagi diperuntukkan untuk kesimpulan.
Jangan lupa tulis kesimpulan. Kita maksudnya spare masa. Masa kita macam-macam mana pun mesti tulis kesimpulan kalau soalan itu soalan bincangkan. Cuba kita tengok jawapan. Konsep iman dan kufur menurut ahli sunnah wal jamaah. Bagi ahli sunnah wal jamaah, iman itu dari segi bahasanya ialah at-tasdiq. Tasdiq itu maksudnya membenarkan. Kalau kita tengok iman dalam surah Yusuf, surah Yusuf tu, Nabi Yusuf bersama saudara dia. Kalau anak-anak ingat, Nabi Yusuf dibuang oleh saudara dia. Masa dia minta dengan ayah dia Nabi Yaqub bawa pergi berjalan-jalan, bermain. Kemudian dia bawa balik baju yang berlumuran darah. Bidamin kazib itu maksudnya dia buat baju tu dia bubuh darah, bukan darah sungguh, darah lolok lah, darah palsu. Kemudian dia tunjuk kepada Nabi Yaqub apa dia kata dia nangis-nangislah, nangis. Dia kata Nabi Yusuf telah dimakan oleh serigala, fa akalahu zibu. Tapi dia kata apa? Dia kata pada ayah dia, wa ma anta bimu'minin lana walau kunna sadiqin. Kamu tak akan masuk mukmin di situ bukan beriman tapi percaya, tidak percaya atau tidak membenarkan. Tidaklah engkau membenarkan kami walaupun kami ini benar. Maksudnya iman itu maksudnya ialah membenarkan. Sebab tu kalau kita belajar bab iman, Islam, ihsan, iman itu ialah kita beriman at-tasdiq likulli ma jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita beriman kepada semua yang disampaikan oleh Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua. Tak kira yang logik ke tak logik ke, kena terima. Tanpa menolak walaupun sedikit, walaupun satu ayat daripada Al-Quran ataupun hadis mutawatirah. Jadi iman itu ialah tasdik, membenarkan dan menerima berita daripada Rasulullah sepenuh hati. Iman dari segi istilah ialah pengakuan dengan lisan, membenarkan dalam hati dan dibuktikan dengan amalan zahir bahawa Allah Subhanahu Wa Taala adalah esa, tidak ada sekutu baginya. Maksudnya tidak ada syirik, dan menyifatkannya dengan sifat zatiyah. Maksudnya sifat zatiyah tu sifat macam saya sebut tadi, bagi contoh tadi, sifat apa dia? Yadun, ada sifat wajhun, itu sifat zatiyah dia panggil. Dan sifat fi'liyah, Allah buat apa yang dia kehendaki. Fa'alul lima yurid, idza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Allah tu buat, Allahul ladzi fataras samawati wal ard. Allah yang mencipta langit-langit dan bumi. Allah cipta air, Allah cipta pokok. Semua benda yang ada di alam ini Allah cipta. Itu fi'liyah, perbuatan Allah. Dan sesungguhnya bahawa Nabi Muhammad adalah Rasulullah, iaitu Nabi yang diutuskan dengan kitab dan syariat. Itu kena yakinlah, yakin dengan sepenuh hati. La raiba fihi, tidak ada keraguan sedikit pun. Mesti yakin, percaya dan yakin. Itu yang penting. Yakin dalam hati bahawa sungguh-sungguh Allah itu Tuhan yang mencipta alam ini dan dialah yang berhak disembah oleh semua makhluk di bumi ini, ataupun bukan di bumi sajalah, maksudnya di dunia ini, termasuklah cakrawala semua sekali, semuanya patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian makna kufur, kufur ingkar, maksud dia ingkar kepada Allah setelah dibuktikan dengan hujah-hujah. Perintah itu ialah beriman kepada Allah. Maksudnya bila Nabi Muhammad memerintahkan ataupun menyampaikan bahawa Allah itu sebagai Tuhan kita yang mencipta kita, mencipta alam ini, dan dialah yang berhak disembah. Bila kita kata tidak, ingkar, itu maksud ingkar. Tidak. Kalau kita kata Allah tidak mencipta alam ini, Allah tidak mengurus alam ini, maka itu sudah jatuh kepada kufur. Dan begitu juga dengan kebenaran yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Perkara-perkara ingkar menurut Al-Quran dan Sunnah juga telah dinyatakan. Maksudnya dalam Quran hadis, kalau kita belajar akidah ke, belajar fiqh ke, syariah ke, ada. Kalau belajar syariah, kita akan bertemu dengan ayat-ayat hukum. Yang mana yang wajib dilaksanakan, yang mana larangan yang perlu dijauhi. Kemudian, sesiapa yang menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, sama ada pada zatnya, sifatnya dan af'alnya, termasuk juga hukum syariatnya. Maksudnya kalau kita kata kita tidak puas hati dengan hukum Allah, juga termasuk dalam kufur. Maksudnya kita ingkar, kita kata sembahyang itu tak wajib, maka jatuh kepada kufur. Tapi kalau kita kata sembahyang itu wajib tapi malas, kalau malas, maka tidak jatuh kepada kufur tapi berdosa, berdosa besar. Telah kufur dengan hakikatnya yang sebenar. Jahil juga ataupun tidak mengenali Allah juga dikira sebagai kufur. Yes. Kemudian kita tengok pula kepada konsep iman dan kufur yang dikemukakan oleh Mu'tazilah. Iman ialah tasdik juga dengan hati, penyaksian dan ikrar dengan lidah dan beramal dengan seluruh anggota badan. Sebahagian daripada mereka menyatakan bahawa iman ialah mengerjakan ketaatan, sama ada fardu atau sunat, iaitu segala perintah Allah. Dan ada juga yang mengatakan bahawa iman ialah menjauhi perbuatan yang menyebabkan mendapat balasan buruk di akhirat. Dosa-dosa kecil ini boleh dihapuskan dengan menjauhi dosa-dosa besar. Seterusnya, kita bagi lagi pandangan dia. Pendapat lain pula mengatakan iman ialah apa yang difardukan oleh Allah dan amalan sunat tidak termasuk dalam iman. Menurut Wasil bin Atha, ini pengasasnya, pengasas mazhab Mu'tazilah, orang Islam yang melakukan dosa besar ataupun disebut sebagai mukmin asin, orang Islam yang melakukan dosa besar bukan mukmin dan bukan kafir. Maksudnya dia orang Islam, lepas tu dia berzina, berjudi, minum arak, membunuh, macam-macam dosa dia buat, dosa besar. Dia tidak dikira tidak terkeluar daripada Islam dan juga tidak kafir. Dan masuk syurga pun tak boleh, dia kata. Masuk neraka pun tak boleh. Sebab apa? Dan dia bagi satu tempat lah, nama dia Al-Manzilah Baina Manzilataini. Maksudnya orang beriman ni, mukmin yang asin ini, bila dia melakukan dosa, dia tidak boleh masuk dalam syurga sebab dia tidak ada pahala. Dia tidak ada pahala, tidak ada amal pahala untuk dia masuk syurga. Tak boleh masuk syurga kerana tidak ada amal kebajikan. Dan tak boleh masuk dalam neraka sebab apa? Sebab ada iman. Maka bagi Mu'tazilah, orang Islam atau orang mukmin yang melakukan dosa besar ini tempatnya ialah manzilah baina manzilataini. Kemudian kesimpulan, anak-anak boleh buat kesimpulan. Kesimpulan ini boleh kalau masa banyak boleh buat panjang, kalau masa pendek tak payah buat panjang-panjang, buat dalam 2 ayat sahaja ataupun 2 baris sahaja. Cukuplah memadai untuk dapat 2 markah. Jadi pandangan ahli sunnah wal jamaah itu mesti 4 isi, 4 untuk 4 markah. Pandangan Mu'tazilah pun ambil 4 isi untuk 4 markah. Dan kesimpulannya kena buatlah. Ini saya bagi contoh je, contoh. Anak-anak nak buat macam-macam pun boleh, macam mana pun boleh untuk mendapatkan 2 markah. Wallahu alam. Setakat itu sahaja yang Ustazah boleh berkongsi dengan anak-anak supaya anak-anak dapat menjawab kertas Usuluddin untuk penggal 2. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.